بلساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, kesyukuran kita banyakkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia telah memberi kekuatan kepada kita dan izinnya sama-sama dapat kita berada di dalam suatu majlis ilmu. Dan seperti mana yang kita tahulah, majlis ilmu ini dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ganjaran yang banyak melalui hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kesungguhan yang kita tunjukkan ini, ia menjadi bukti yang besar untuk kita layak mendapat ganjaran yang telah ditawarkan oleh Allah, seperti mana telah dikurniakan oleh Allah kepada hamba-hamba yang terpilih sebelum, insya-Allah. InsyaAllah sementara tunggu menunaikan fardu zuhur, kita berkongsilah sedikit. Saya berkitab pun tak bawa. Adik minta bicara tentang Ramadan. Cakap apa tentang Ramadan? Malam ni terawih tak? Dia tak puasa lagi ni. Allah Ta'ala menyebut dalam Al-Quran, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Demikianlah silih berganti hari-hari dijadikan dalam hidup manusia. Kita diminta supaya bergerak ke arah yang lebih baik. Baru kita rasa kita menyambut Ramadan yang lepas. Mari-mari hari ini, malam mula tarawih dan besok sahur dan puasa dah lah. Begitulah Allah Ta'ala jadikan hidup kita silih berganti pada setiap hari, masa bergerak ke arah yang lebih pantas, sehinggalah sampai satu masa kita akan dipanggil dan balik menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tiap-tiap hari dijadikan dalam hidup kita silih berganti ni, kita boleh bergerak ke arah yang lebih baik. Moga mencari sesuatu yang boleh menyebabkan kita ni bergerak ke arah yang lebih baik. Kalau biasa dengar satu kisah, dan kisah ni disebut dalam Sirul Alamul Balad, dan Dr. Zulfa ada mengulas dalam tulisan dia. Seorang tokoh ulama hadis yang digelar sebagai Al-Qa'nabi. Al-Qa'nabi ni nama sebenar dia adalah Abdullah bin Salamah Al-Qa'nab Al-Harisi. Seorang anak murid, salah seorang di kalangan anak murid Imam Malik yang siqah dan periwayatan yang sangat tegak dalam ilmu hadis lah. Digelar sebagai Al-Qa'nabi. Dia bercerita tentang perihal kehidupan dia di zaman awal dia sebelum jadi ulama. Disebut Al-Qa'nabi ni, dia ni kaki minum arak. Dia bukan arak juga, dia kaki minum nabis. Nabis ni bukan ketung. Nabis ni dia, kalau kita ni tuak, dia nak kata pergi ke arak tu tak juga, tapi kesan tu sama lah. Tuak masam ke ataupun air tapai. Orang Kelantan dia minum air tapai hak masa tu. Begitulah nabis, sesuatu benda yang pergi ke arah arak, dan dia tu kaki tu dah. Dan dia disebut di Basrah ni, dia di kampung dia ni, dia gangster lah, mempunyai pengikut-pengikut dia, dan rumah dia menjadi tempat untuk pelepah angin dan untuk berkhayal apa semua. Maka begitulah kehidupan Al-Qa'nabi di zaman muda dia. Sampai satu masa dengan lagak samsing dia, dia keluar ke jalan dengan anak-anak buah dia di belakang. Dengan lagak samsing dia tu, tiba-tiba dia nampak seorang tokoh yang bernama Syu'bah bin Hajjaj Ibnul Ward. Syu'bah bin Hajjaj ni seorang alim hadis di Basrah. Sufyan As-Sawri, Imam Malik sendiri pun bila mana mendengar nama Syu'bah bin Hajjaj, mereka memuliakan dan menghormati Syu'bah dari sudut ilmu hadis. Orang yang meriwayatkan hadis, Syu'bah bin Hajjaj, ulama besar dalam ilmu hadis. Jadi Al-Qa'nabi dengan lagak dia tu begitu, dengan samsing dia, ada pengikut-pengikut dia apa semua. Dia keluar ke jalan, dia tengok Syu'bah ni diiringi oleh orang ramai. Memanglah tu guru besar, dia ada anak-anak murid dia, pengikut-pengikut dia. Jadi Al-Qa'nabi dia rasa tercabar. Oh, ni ada pengikut kerana dari sudut ilmu, ni pengikut kerana samsing.
Jadi dia rasa tercabar. Ada juga orang ada di belakang pengikut macam ni. Lalu ditanya kepada orang, siapa orang tu yang duduk di atas kenderaan dan diiringi oleh pengikut-pengikut dia ni, siapa dia orang ni, nampak besar sangat ni. Jadi orang pelik, mana teruknya hidupmu ni sehingga ulama besar di tempatmu sendiri pun tak kenal. Teruklah hidup nak lakukan Nabi ni. Sampai dia tanya siapa yang berada di atas kenderaan diiringi oleh orang ramai, siapa orang memudiakan dia pun, siapa dia ni. Ingat ke gangster mana. Jadi bila Al-Quran Nabi tanya begitu pada orang ramai, kata, mu tak kenal ke? Ini adalah Hajjaj, Syu'bah bin Hajjaj bin Al-Ward, seorang ulama yang besar, orang yang meriwayatkan hadis Nabi SAW, dan di kalangan orang ramai memuliakan dia. Mu tak kenal ke? Jadi Al-Quran Nabi bila dengar orang duk cerita tu ulama besar hadis, tiba-tiba dia kata, aku pergi tahan kenderaan Syu'bah. Dia tahan kenderaan Syu'bah ni, kenderaan tu guru ni. Bila dia tahan, oleh kerana dia tahu ni ulama hadis, lalu Al-Quran Nabi ni dengan gagak samsing dia buat main lah. Dia kata, aku dengar cerita orang kata mu ni ulama hadis, cuma baca hadis pada aku nak dengar hadis membaca. Kalau orang kata tutup guru silat, mungkin dia suruh orang nak main gaya-gaya samsing, dia nak main kat orang. Kalau kata mu pandai taekwondo, tunjuk bunga mu tu, tengok aku nak tengok macam mana. Orang samsing macam mana. Jadi oleh kerana ni disebut ulama hadis, cuba baca hadis, aku nak dengar hadis. Sehingga Syu'bah bin Hajjaj mengatakan, buat apa aku nak baca hadis padamu? Mu bukan nak murid aku, dan mu bukan nak belajar hadis pun. Dengan gaya lagak mu macam ni, mu nak dengar untuk apa? Sehingga Al-Quran Nabi kata, bila Syu'bah bin Hajjaj kata begitu pada aku keluarkan senjata aku. Dia keluarkan senjata, dia bunuh di hadapan Syu'bah. Dia kata, haddasani au tujarrihu au ujarrihu. Mu nak baca tak hadis untuk aku dengar, ataupun nak suruh aku cederakan kamu? Dia ugut untuk guru. Orang hidup ni jenis hidup tak memuliakan orang dan tak menghormati orang. Dalam masa yang sama dia suruh orang ramai tu hormati dia. Mana boleh. Nabi kata nak suruh orang ni hormati hidup kamu, mungkin kena hormat kat orang dulu, baru jadi. Tapi ada yang watak seperti tu, guru ke apa, dia nak kata pedak lagi, tak fikir. Sehingga dia ugut, mu nak baca hadis pada aku tak aku dengar, ataupun nak suruh aku cederakan kamu. Jadi Syu'bah bin Hajjaj dia tu guru hadis. Dia kata, oleh kerana mu nak dengar sungguh hadis, mu dengar molek-molek, aku nak baca. Syu'bah bin Hajjaj dia petik hadis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, illam tastahi illam tastahi ma syi'ta. Maksudnya Nabi kata, sekiranya kamu ni tidak ada malu dalam hidup, fasna' ma syi'ta. Illam tastahi fasna' ma syi'ta. Sekiranya kamu ni tidak ada sifat malu dalam hidup, maka buatlah apa yang kamu nak buat. Itu hadis Nabi sindiran. Orang tak ada sifat malu, Allah Ta'ala cabut. Sebahagian besar dia boleh buat benda-benda yang pelik, yang kita rasa, kita tengok pun kita rasa malu, tapi dia orang buat. Ada jenis orang tak ada sifat malu lah. Jadi Nabi kata, illam tastahi, kalau mu ni tak ada sifat malu, buatlah apa yang kamu nak buat. Syu'bah bin Hajjaj baca hadis tu lah. Dengan orang alim pun nak bercakap begitu, dengan tok guru pun nak hunduh senjata apa semua, buat apa yang nak buat. Sehingga Al-Quran Nabi kata, bila aku dengar Syu'bah baca hadis tu, pada asalnya aku ni nak main-mainkan dia je. Bila dia baca hadis tu, menjadi satu sindiran dan satu taparan yang hebat bagi diri aku, sehingga rasa tersindir dengan hadis tersebut, menyebabkan Al-Quran Nabi kata, aku lepaskan senjata aku yang aku bunuh di hadapan Syu'bah tu. Aku lari balik dan pergi ke rumah aku panggil khadam aku. Aku mengatakan, sekejap lagi di kalangan kawan-kawan aku akan datang ke rumah untuk minum Nabi sedang mabuk seperti mana hari-hari biasa. Mereka datang petang nanti bagi tahu kepada mereka bahawasanya arak Nabi ni tak ada dah di rumah ni, dan aku pun nak lari keluar daripada rumah. Lalu dikatakan Al-Quran Nabi dia sipan kain baju dia keluar daripada kampung dalam keadaan rasa terhina pada diri dia mendengar hadis tu dibaca oleh Syu'bah bin Hajjaj. Lalu dia bawa diri dia pergi ke Madinah. Cerita ni berlaku di Basrah. Dia pergi ke Madinah, dia lazimi hidup dia di Masjid Nabi. Dan waktu dia melazimi hidup dia di Masjid Nabi itulah dia melihat seorang tokoh
yang selalu mengajar di masjid Nabi, iaitu Imam Malik bin Anas, dan dia melazimi diri dia dalam majlis ilmu Imam Malik sampailah dia mengaji sehingga boleh menjadi ulama yang besar dalam ilmu hadis, disebut sebagai Al-Qa'nabi. Abdullah bin Salamah Al-Qa'nab Al-Harisi nama dia. Sehinggalah bila kata aku dah habis belajar semua tu, alim dah dalam ilmu hadis, aku merasakan aku nak balik ke kampung dan nak berjumpa dengan Syu'bah bin Hajjaj. Aku rasa nak ambil pula hadis-hadis daripada Syu'bah ni. Dengan Imam Malik dia habis dah. Ambil dah hadis daripada Imam Malik. Imam Malik dia ada kitab pertama hadis, Muwatta'. Jadi habislah hadis-hadis daripada Imam Malik. Kemudian aku nak merasakan aku nak balik dan aku nak belajar dengan Syu'bah bin Hajjaj, nak ambil pula hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Syu'bah. Lalu dia kata bila habis dengan Imam Malik, dia balik ke kampung dia tanya pada orang di manakah Syu'bah bin Hajjaj. Syu'bah bin Hajjaj, orang ramai kata Syu'bah telah meninggal dah, tak ada lama dah. Sebab dia lama duduk di Madinah. Jadi bila dia balik orang kata Syu'bah bin Hajjaj telah meninggal. Jadi Al-Qa'nabi kata dalam banyak-banyak aku meriwayatkan hadis Nabi ni, kebanyakan ambil daripada Imam Malik, kecuali satu je hadis yang aku meriwayatkan mengambil daripada Syu'bah bin Hajjaj, iaitu hadis illam tastahi fasna' ma syi'ta. Dia ingat sampai ke habis tentang hadis sindiran ni. Yang Nabi bersabda bahawasanya kalau kamu tidak ada sifat malu, maka kamu buatlah apa yang kamu nak buat. Apa yang saya nak ceritanya, kadang-kadang kehidupan orang yang pada awalnya begitu teruk, bila kita hidup kita ni senantiasa mencari sesuatu untuk mengubah hidup kita, insya-Allah Allah Taala akan ubah. Allah Taala akan ubah ke arah yang lebih baik. Dan itulah watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Silih berganti Allah Taala jadikan hari-hari dalam hidup kita ni. Kita diminta supaya bergerak ke arah yang lebih baik. Dan kita nak masuk pada Ramadan yang satu bulan yang diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan setiap kali datangnya bulan Ramadan dalam hidup kita, kita dapatlah bergerak ke arah yang lebih baik, yang lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kata tak baik sekarang ni, baik dah, tapi mencari ke arah yang lebih baik, lebih baik. Pentas yang terbaik untuk kita berubah pada hidup kita ini waktu kita duduk di bulan Ramadan. Dengan kita kurang makan, semayang kita lebih, subuh kita boleh berjemaah kerana ada sahur. Bukan kata tak jemaah dari Yesus sekarang pun jemaah juga, tapi ruh di saat kita menunaikan segala fardu yang telah diwajibkan oleh Allah, dia berbeza dengan hari-hari yang lain pada bulan Ramadan. Touching dia tu lain. Hari-hari yang lain mungkin kita tak boleh nak menangis, doa hari bulan Ramadan lain. Hari-hari yang lain susah kita nak bersedekah, di bulan Ramadan Allah Ta'ala buka hati kita. Kerana dia satu bulan yang disebut oleh Nabi, qad azallakum syahrun azimun mubarak. Di hari yang terakhir pada bulan Syaban ni, hadis ni dalam Fadail Amal banyak diceritakan oleh ustaz-ustaz. Di hari yang terakhir pada bulan Syaban, macam inilah Nabi berkhutbah kepada kami, kata Salman Al-Farisi. Nabi berkhutbah, Nabi kata, ya ayyuhan nas, wahai tuan-tuan sekalian, qad azallakum syahrun azimun mubarak. Telah datang kepada kamu satu bulan yang besar. Maksudnya Nabi suruh rasa gembira, semangat, kerana telah datang kepada kamu satu bulan yang besar, satu bulan yang diberkati, satu bulan yang begitu indah. Bulan Ramadan, indah bulan Ramadan ni, kalau kita biasa dengar, sebahagian ulama menggambarkan bulan Ramadan ni seperti mana diri Nabi Yusuf AS. Secara umum kita tahu orang yang paling cantik atas dunia ni Nabi Yusuf lah. Jadi nak ceritanya indahnya bulan Ramadan ni, ada di kalangan ulama buat perbandingan, menggambarkan Ramadan itu seindah seperti mana diri Nabi Yusuf AS. Kerana kata dia, Allah Ta'ala menyebut di dalam Al-Quran, inna iddatash syuhur indallahi 12 syahra. Allah Ta'ala kata, aku jadikan bulan-bulan silih berganti dalam hidup manusia ni, bulan yang ada di sisi aku ni sebanyak 12 bulan. Di mana jumlah 12 bulan dalam hidup kita ni sama banyak dengan bilangan anak-anak Nabi Yaqub alaihissalam yang telah dikurniakan oleh Allah melalui dua orang isteri dia. Maksudnya Allah Ta'ala jadikan 12 bulan silih berganti dalam hidup kita, dan Allah juga memberikan 12 orang anak kepada Nabi Yaqub alaihissalam melalui dua orang isteri dia. Daripada 12 orang anak Nabi Yaqub ini,
mata, hati dan pandangan Nabi Yaqub itu tertumpu kepada anak yang bernama Yusuf alaihissalam. Maka begitulah kata ulama, daripada 12 bulan yang Allah Ta'ala jadikan dalam hidup kita, Allah telah memberikan perhatiannya kepada bulan yang dikenali sebagai bulan Ramadan, yang macam-macam Allah Ta'ala bagi. Semua kita tahu mempunyai satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Tak ingat Lailatul Qadar tu lah. Dan satu bulan yang ditawarkan oleh Allah, yang kita melaksanakan perkara yang sunat diberi pahala yang wajib, seperti mana kita buat amalan yang wajib, dan kita menunaikan amalan yang wajib itu akan digandakan oleh Allah Ta'ala pahala dia. Tak ada lah di bulan yang lain. Maka Allah Ta'ala telah memberikan perhatiannya kepada bulan yang dikenali sebagai bulan Ramadan. Anak yang diberikan perhatian oleh Nabi Yaqub iaitu Nabi Yusuf. Kalau kita lihat sejarah Nabi Yusuf, anak inilah yang banyak menerima ujian dalam hidup dia. Pernah dikhianati oleh abang-abang sendiri, buat dalam telaga apa semua tu. Berada di Mesir, pernah dipenjarakan di Mesir. Nabi Yusuf, kisah Zulaikha apa semua tu, pernah dipenjarakan di Mesir. Maknanya dalam ramai-ramai anak yang diberikan perhatian ini, anak inilah yang banyak menerima ujian dalam hidup dia. Maka begitulah kata ulama, daripada 12 bulan dijadikan dalam hidup kita bulan yang diberikan perhatian oleh Allah, iaitu bulan Ramadan. Bulan Ramadan ni hak paling banyak ujian Allah terhadap diri kita semua. Ujian tu macam mana? Sebahagian apa yang kita boleh lakukan di bulan-bulan yang lain, sebahagiannya tak boleh kita buat dah di bulan Ramadan. Seperti mana makan, minum dan lain-lain lagi lah yang disyarahkan dalam kitab apa semua. Ujian lah. Ujian tu tambah-tambah panas hari ni. Orang kerja dalam aircon ni dia lain. Kalau kerja kat luar pukul 3, pukul 4 petang, lalu kat bazar orang tengah duk setting air hijau, air keladi, lepas tu duk bunyi pula keluar air batu tu. Kita mungkin kerja dalam aircon ni kita tak merasa sangat, orang kat luar ujian lah. Jadi Ramadan ni lah yang banyak ujian daripada Allah untuk hamba-hamba dia. Apa yang dibenarkan di bulan-bulan yang lain, sebahagiannya tak dibenarkan lagi untuk kita buat di bulan Ramadan. Jadi banyak lagi lah perumpamaan itu dibuat. Jadi nak cerita indahnya bulan Ramadan yang kita akan hadapi ini, satu bulan yang digambarkan oleh para ulama seperti mana diri Nabi Yusuf alaihissalam. Baik. Kemudian disebut syahru fihi lailatul khairu min alfi syahr. Mempunyai bulan yang mempunyai di dalam dia satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Semua kita tahulah, iaitu malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ni jauh lagi kalau nak bincang Lailatul Qadar ni. Tak apalah, cari secara keseluruhan. Tak perlu kita fokus pada malam-malam yang ganjil saja, tak. Apa yang ada di bulan Ramadan itu satu keberkatan, satu keseluruhan, mempunyai kelebihan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan pada malam itu saja, tak. Seluruh dalam Ramadan ni diberi ganjaran oleh Allah Taala. Setengah orang duk tunggu Lailatul Qadar saja, tak jadi juga. Hak lain lepas-lepas belaka. Orang kata berlaku pada malam yang ke-27, tunggu 27 tu je dia. Malam-malam hak 10, hak belah-belah ni buat tak tahu gitu, 10 tak akhir. Tak betul fikir cara tu. Buat kerana seluruh bulan Ramadan ni adalah pahala di sisi Allah, sehingga makan minum kita dikira pahala oleh Allah Ta'ala. Pada asalnya makan minum kita ni keperluan dalam hidup, tapi makan minum di bulan Ramadan satu pahala yang dijanjikan oleh Allah. Berbuka, makan minum, berbuka. Tapi walaupun dalam bentuk makan minum, satu jenis minum yang diberi dan janji oleh Allah pahala yang sangat besar. Sahur, orang bangun sahur ni, bangun-bangun ni tak ada duk rokok, tak ada duk sujud apa, tak ada, makan je sahur ni. Tapi makan minum itu dijanjikan fadilat yang sangat besar, sehingga Nabi kata orang bersahur ini malaikat berselawat ke atas diri dia. Maknanya nak cari apa lagi?
Kalau makan minum tu hak kita melatak tu dikira pahala yang besar dah di sisi Allah bulan Ramadan, apakah lagi saat kita sembahyang sunat, kita baca Quran, hak tentu-tentu benda yang ibadat dah pada Allah Taala, maka akan dikandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tak payah nak tunggu malam-malam tertentu lah. Dia bahas dah Lailatul Qadar di 27, saya pegang pada riwayat Ibnu Abbas aja. Nak tunggu 27 tu je. Mana-mana lain tu tarawih pun tak. Memang betul lah disebut. Sebahagian ulama kata meyakini Lailatul Qadar itu berlaku pada malam yang ke-27. Dia buat takwilan pada surah Al-Qadr lah. Kalau Imam Ghazali tengok pada hari awal puasa, ada kaedah-kaedah masing-masing di kalangan ulama. Tapi sebahagiannya mengatakan berlaku pada malam ke-27. Di antara Ibn Abbas pun berdapat sedemikian. Kerana mereka mentakwilkan perkataan Lailatul Qadar dalam surah Al-Qadr. Dalam surah Al-Qadr ni Allah Ta'ala sebut Inna anzalna. Allah Ta'ala mengulangi perkataan Lailatul Qadar itu sebanyak 3 kali dalam surah Al-Qadr. Inna anzalna fi Lailatul Qadr sekali. Wa ma adra kama Lailatul Qadr 2 kali. Lepas tu Lailatul Qadr 3 kali. Lailatul Qadr tu Allah Ta'ala ulang perkataan Lailatul Qadr 3 kali. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr sekali. Wa ma adraka ma 2 kali. Lailatul Qadar 3 kali. Ejaan Lailatul Qadar ni sebanyak 9 huruf. Disebut 9 huruf. Lailatul Qadr. Lam, ya, lam, ta. Lailah, malam. Fa. Al-Qadr. Alif, lam, qaf, da, ra. 5 huruf. Al-Qadr tu 5 huruf, Lailatun tu 4 huruf. Jadi 9 huruf ejaan Lailatul Qadar. 9 huruf ejaan Lailatul Qadar diulang sebanyak 3 kali dalam surah Al-Qadr. Perkataan Lailatul Qadar itu dicampur-campur, dijadikan berapa? Seolah Allah Ta'ala nak menceritakan wujudnya Lailatul Qadar itu. Bila dikira kaedah yang seperti itu, memberi isyarat Lailatul Qadar itu berlaku pada malam yang ke-27. Itu sebahagian takwilan mereka lah. Apa yang penting buat semua lah. Tak perlu ditunggu apa semua. Tapi banyak riwayat berlaku pada 27 lah. Ibn Abbas dia pun pegang pada tu. Baik, apa dia lagi? Ja'alallahu siyam faridah. Dijadikan oleh Allah Ta'ala Ramadan itu adalah siang hari kita berpuasa. Siang hari kita berpuasa. Puasa itu puasa yang berkualiti lah. Bukan puasa hanya sekadar kita menahan lapar dan dahaga saja. Puasa semua. Kemudian waqiyamul lailatul tatawu'ah, dijadikan untuk kita mendirikan amalan yang sunat, iaitu solat tarawih kita. Tarawih, witir. Witir ni kena buat. Setengah orang ni kadang-kadang dia pergi tarawih je atau witir tak apalah, tak buat tarawih dia Ramadan. Dia package sekali tu. Kena ada witir. Witir ni Allah Ta'ala jadikan dalam hadis yang lain adalah salah satu amalan yang tak pernah ditinggal oleh Nabi SAW, iaitu solat witir. Kalau Ramadan pun tak boleh nak buat dah witir, hari-hari lain tak tahulah. Mana kena setengah orang dia pergi sampai 8 rakaat, separuh tak ada dalam masjid. Malam ni dulu orang kempen subuh seperti mana Jumaat. Hak malam ni tak payah kempen, lebih pada Jumaat rasa. Tengoklah pecah masjid mana. Siapa Jumaat AJK masjid pening dah, sewa dah kemo hampa dah, tikar kat luar apa penuh lagi. Siapa orang komplain apa semua masjid, urus masjid macam mana, tak mau orang nak sembahyang apa semua. Ni mesyuarat meeting nak tambah lagi apa semua. Siapa seminggu diri kemo hak lain tambah-tambah. Tengok-tengok ada dah. Masjid pun tak penuh dah. Kadang dia ada tim-tim hak jenis pergi sembahyang Isyak, dia duduk saja tak sembahyang. Ada pula tim hak jenis sembahyang 8 rakaat, habis 8 rakaat separuh masjid dah ada. Nak buat biar sudah dah. Witir tu kena ambil.
Kalau tak dijanjikan diri kita ni boleh buat, kalau boleh buat kat rumah tak apa dah, kalau betul-betul kita ni kuat. Tapi dah kalau dijanjikan sembahyang bersama imam itu, baru dikira pahala yang penuh. Witir tarawih tu ramah boleh buat lah tarawih tu. Cuma atas imam dah, kalau imam slow lari juga kan. Dia imam pun kena main peranan jugalah. Ya dah. Ya. Saya kalau pergi tazkirah saya suka jadi imam. Kita boleh set duduk belakang orang ni suka. Tak apalah, bagi semangat untuk diri sendiri semualah. Pesanan dan apa nama ni, peringatan untuk diri sendiri. Ada lagi ni masa? Sikit. Okey, baik. Hadis ni panjang tak ada habis. Ambil baik, pada bulan Ramadan ini juga diminta, Nabi mengatakan diminta bagi diri kita ni empat perkara, perbanyakkan 4 perkara. 2 perkara itu menjadi keperluan dari hidup kamu. 2 perkara itu kalau kamu buat, Allah Ta'ala suka kepada kamu. Dan 2 perkara lagi kalau kamu buat, itu keperluan dari hidup kamu. 2 perkara kalau perbanyakkan di bulan Ramadan, Allah Ta'ala akan suka pada kamu, iaitu perbanyakkan beristighfar, memohon keampunan daripada Allah Ta'ala. Antara doa yang Nabi ajar jangan tinggal, perbanyakkan di bulan Ramadan, Allahumma innaka afu tuhibbul afwa fa'fu anni. Perbanyakkan doa tu. Bangun sahur baca, lepas tadarruh bacalah Allahumma innaka afu tuhibbul afwa fa'fu anni. Perbanyakkan beristighfar, memohon keampunan daripada Allah. Kemudian di bulan Ramadan juga, kalau diperbanyakkan ucapan ini, Allah Ta'ala akan kasih pada kita, iaitu ucapan la ilaha illallah. La ilaha illallah. Nak panggil tahlil ke apa ke, tahlil perdana ke, tahlil arwah, ikutlah. Yang penting perbanyakkan ucapan la ilaha illallah. Jaddiduni imanakum. Nabi kata perbaharuilah iman kamu. Sahabat kata nak baru macam mana wahai Rasulullah? Kita lahir-lahir ni mak ayah kita ni Islam dah, Allah Ta'ala bagi dah iman. Akhir balik kita tahu dah kita ni Islam. Tapi Nabi suruh, walaupun kita Islam lama dah, Nabi kata jaddiduni imanakum, senantiasa hendaklah kamu memperbaharui iman kamu. Sahabat kata nak baru iman ni macam mana ya Rasulullah? Polih ke macam mana kata? Ataupun basuh ke? Tak. Nabi kata ucapkanlah la ilaha illallah, supaya iman kita jadi baru balik. Jadi baru balik. Yang mungkin hidup kita sepanjang masa berlaku benda-benda yang tak sengaja boleh mensyirikkan Allah Ta'ala, ataupun telah dicemari dah akidah kita, tauhid kita dengan perbuatan kita tak tahu. Maka dengan perbanyakkan ucapan la ilaha illallah itu, dia boleh memperbaharui iman kita. Itu 2 perkara yang bila kita buat, Allah Ta'ala kasih pada kita. 2 lagi kalau kita buat, perbanyakkan di bulan Ramadan, dia menjadi keperluan dari hidup kita. Di bulan Ramadan ni juga perbanyakkanlah minta untuk nak syurga Allah Ta'ala. Setengah orang dia kata rasa malu Ustaz nak minta syurga dengan Allah ni. Sebab kita tahu PA perangai kita, tahu amalan kita setakat mana, rasa malu nak minta syurga. Tak, Nabi suruh minta. Setengah orang kata perbahasan orang yang nak pada syurga Allah ni buat amalan ni tak ikhlas. Nabi kata syurga kena minta, dan kamu nak minta syurga tu, minta syurga yang tertinggi, kata Nabi. Minta nak syurga Firdaus. Biarlah perangai macam mana pun kita minta. Dengan berkat sentiasa kita minta syurga itu, mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan dalam hidup kita, kita boleh bergerak ke arah yang lebih baik. Kita berperangai seperti mana ahli syurga, kita buat amalan seperti mana ahli syurga. Pandai dah Allah Ta'ala nak ubah hidup orang ni. Kalau kita nak benda yang baik, nak syurga, Allah Ta'ala berkat makbul doa kita, Allah Ta'ala ubah kehidupan kita. Dalam dunia ni tak mustahil bagi setiap orang. Macam cerita kita kisah tadi, siapa dia
boleh mengesahkan Al-Qa'nabi, seorang ulama hadis yang besar di zaman muda dia ni, seorang yang kaki minum. Tiba-tiba berlaku penghijrahan kerana satu hadis Nabi saja didengar oleh dia, boleh mengubah kehidupan secara keseluruhan. Dengan satu hadis. Kita ni tiap-tiap hari dengan kuliah, takkan tak boleh nak berubah. Takut-takut boleh jadi molek lagi. Tapi taklah sampai tahap jadi ulama hadis seperti mana mereka. Itu rezeki Allah Ta'ala bagilah, watak orang sebahagian. Jadi syurga ni kena minta. Perbanyakkan minta syurga Allah Ta'ala. Dan nak minta syurga Firdaus. Ya Allah, jadikanlah aku ni masuk syurga tanpa hisab sebagai contoh. Minta lah macam-macam mana pun. Dengan berkat sentiasa kita minta makbul di bulan Ramadan, Allah Ta'ala boleh ubah kehidupan kita ke arah yang lebih baik. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita minta menjadi keperluan dalam hidup kita, iaitu perbanyakkan minta berlindung daripada neraka. Syurga ni kena minta nak masuk, neraka kena minta juga nak berlindung. Kalau nak kira bila kita duk minta nak masuk syurga tu, di situ saja kita fahamlah orang ni tak nak lah neraka tu. Tapi Nabi kata kena minta juga berlindung daripada neraka. Banyak dua-dua. Syurga pun kita nak, neraka kita minta berlindung. Neraka yang Allah Ta'ala kata satu azab yang begitu kuat sehingga diletak api di tapak kaki ni boleh mendidih otak. Macam manalah kalau orang dibaling sehingga keseluruhan tubuh berada di api neraka. Kita ada riwayat yang tentang Abu Talib itu. Orang tanya pada Nabi, apa yang kamu boleh beri keringanan kepada Abu Talib saat dia banyak menolong dalam kehidupan kamu? Oleh kerana dia ni tidak memeluk Islam, Nabi kata, Abu Talib ini dia banyak tolong aku ni, di hari akhirat kelak, walaupun dia ni ke neraka akan diringankan azab dia. Ringan macam mana? Ada riwayat mengatakan dia ni tak masuk seluruh tubuh dia pada api neraka. Dia macam mengaruh air je. Tu pun kata Nabi, diletak api di tapak kaki itu, panah dia ni sehingga mendidih otak dia. Maka bayarlah bagi orang yang keseluruhan tubuh dibaling dalam api neraka masuk macam mana, wallahu a'lam. Jadi neraka ni kena minta berlindung, syurga ni kita kena minta untuk nak masuk. Doa lah macam mana, ya Allah, masukkan aku syurga tanpa hisab sebagai contohlah. Itu 4 perkara yang perlu perbanyakkan di bulan Ramadan. Selain daripada kita membaca Al-Quran apa semualah. Dan Quran juga sesuatu perkara yang penting. Quran itu sesuatu perkara yang penting juga dalam hidup. Setengah orang kata lemah nak baca Quran, tak berapa lancar. Dan kalau tak berapa lancar, kita ni sebenarnya biasa dengan tak biasa je. Kalau biasa lancar Quran siapa-siapa. Ilmu yang lain bermula daripada kita tak tahu, kita boleh belajar sehingga boleh ijazah. Tiba-tiba mari giliran Quran, susah ustaz baca Quran, belit lidah. Tak biasa. Kalau biasa, Quran satu mukjizat yang bila dibaca makin sedap rasa. Makin lancar makin sedap Quran. Sebab tu imam kadang-kadang hak mana dia lancar dia baca hak tu, hak sama sedap baca bila lancar. Time malam Jumaat orang buat baca surat Yasin penuh, orang boleh baca. Lepas tu malam minggu depan pula, Jumaat minggu depan tukar pula Al-Kahfi, tak ada orang pula. Kira tak lancar lah tu. Perbanyakkan baca Quran. Tak apalah, hirup-hirup pun tetap dikira oleh Allah Ta'ala. Bahkan orang yang tergagak-gagak baca Quran akan diberi pahala yang lebih oleh Allah, kerana usaha dia, gagak dia tu satu, yang kedua sebutan huruf tu satu, digandakan oleh Allah Ta'ala. Tak apalah, orang boleh 1 hari boleh 5 line, kita boleh 5 baris dengan keupayaan kita pun tak apa. Mengakak dah. Apa yang penting kesungguhan untuk hidup kita ni membaca Al-Quran. Kali mudah-mudahan kita masuk pada bulan Ramadan yang mungkin besok dalam keadaan yang penuh semangat, dan Allah Ta'ala memudahkan bagi diri kita untuk lebih dekat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, insya-Allah. Sekadar tu, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.